Okey, kita sambung muka surat 709, betul? Okey, iaitu pengajaran dari sudut apa itu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat apa di Rasulullah dan yang telah wafat menghadapi sakaratul maut itu dan beberapa intipati daripada peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Memang betul saya sayang untuk tinggalkan kuliah ini di sini. Ada beberapa tempat lagi kuliah duha wanita tu, kalau dia orang tak panggil tu saya buat diam. Kan? Bukan apa, ada sebenarnya beberapa tempat lagi. Jadi apatah lagi kita ada waktu, ya. Saya keluar ni saya kodok ni, saya balik lewat nanti, kan. Saya keluar tadi, saya tengok jam berapa saya masuk lift, kan. Mula masuk lift tu jam berapa, pukul berapa, dan sampai saya keluar lift balik pas ni pukul berapa, saya kodok lah. Gitu. Begitu, kan. Bahkan apa ni, kita kerja hujung minggu ke apa ke, kita layak claim cuti ganti. Contohnya macam 2 hari lepas, semalam dan kemarin saya tak saya tak rehat pun, bekerja aja, kan. Bekerja saja. Saya tak claim. Saya tak claim. Sepatutnya dia kan ada sistem di handphone tu. Kita sampai tempat program, kita pun tap lah, check in. Habis program, check out lah. Saya tak buat. Bila saya tak buat tu, saya tahu lah saya nak kodok kat mana. Gitu. Jadi bukan apa, istiqamahnya kita dah hampir habis 2 buah kitab, ya, makna kitab Fiqh Sirah dengan kitab Rahiqul Makhtum sebelum ni. Menghabiskan Rahiqul Makhtum ini satu rekod lah untuk saya, kan. Dan saya dah cuba di beberapa buah masjid. Kuliah duha muslimat ini yang berjaya habis. Kuliah lain, waktu sekarang ni kalau orang minta Rahiqul Makhtum, saya kata agak-agak berapa lama kita nak habiskan? 10 tahun. 10 tahun lebih. 12 tahun kalau ikutkan sebenar. Mampu ke? Lepas tu dia bagi ke saya pula sekali sebulan. Kata tak usah lah. Kata kitab tu tebal, ya. Lebih baik kita ambil kitab-kitab yang dipanggil inilah, macam kitab ni lah, yang ekstrak maksudnya. Kalau nak ambil cerita detail daripada mula lahir bangsa Arab ke apa ke semuanya, bahkan kadang-kadang saya test balik, ingat tak kisah sekian-sekian-sekian? Tak ingat dah, kan. Sebenarnya kadang-kadang saya kata ada dalam bab sekian-sekian tu, kan. Jadi itulah, sirah ini bukan satu benda yang senang untuk dibawa lah. Kalau sekadar nak bawa cerita apa contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di kubur di liang lahat almarhum Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha, kan. Jadi dia berbaring, bukan saja dia berbaring, dia ambil satu gamis, dia selimutkan di atas jenazah tadi, sehingga Umar pelik. Ini satu benda yang kita tahu ni, ya. Bila kita pergi uruskan jenazah, pergi ke kubur, tengok orang semayang jenazah, semayang je, tak payah tanya ini mayat siapa ni, nama apa, perempuan lelaki, tak payah tanya sebenarnya. Kan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada kita tanya? Tak tanya, kan. Tapi bila mari Malaysia, kecoh ni, siapa, nama apa jenazah ni, semayang je, kan. Sayyidina Umar ketika mana Nabi menguruskan jenazah Sayyidatina Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha, isteri Abu Talib, dah gali kubur siap-siap, Nabi baring dalam liang tu sekejap. Nabi baring, kemudian Nabi bangun. Bila Nabi bangun, buat turun jenazah, Nabi minta dibawa dari rumahnya baju gamis ni baju kemeja lah, ya. Ini untuk pakaian di rumah dan sebagainya. Dia ada gamis, dia ada jubah, kurta tu Pakistan, bukan Arab. Jadi istilah lah tu. Jadi diselimutkan di atas jenazah itu, sampai Umar tanya, siapa ni? Walhamuk saudara Rasulullah, kan. Siapa yang pelik sangat kamu buat ni Rasulullah, kan. Tiba-tiba Rasulullah pun ceritalah, ibu ini sanggup lapar untuk aku anak yatim. Ibu ini ada ramai anak, tapi aku yang dilebihkan, walau aku anak yatim. Dan ibu ini pernah sebut
apabila bercerita di hari akhirat nanti semuanya akan dibangkitkan bertelanjang, ya, maka ibu ini terasa malu. Maka sebab itulah aku letak gamisku di situ, ya. Di situ tu, di atas kafan dia tu, ya, supaya dia nanti bangkit dalam keadaan tidak malu, kerana dia cukup malu. Halusnya peribadi Fatimah bintu Asad, isteri Abu Talib. Bila saya cerita benda ni, ada seorang hamba Allah ni, dia terus, saya dah hidup 70 tahun tak pernah dengar cerita ni Ustaz. Dia dah, habis tu beratlah aku nak bilang kamu tak pernah dengar kan. nak je cakap. Penatlah saya nak bilang dia tak tahu. Mana saya tahu dia tak tahu kan. Dia tak berhati. Saya pula kebetulannya masa tu terlupa nak petik pada kitab mana. Minggu depan saya kuliah lagi. Saya bawa, dia tak hadir kan. Semalam nak kuliah lagi, ustaz sebut gini, dia ada. Ustaz sebut kata, okey, tak apa. Kan? Dia kata sebabnya saya dah tanya 2-3 ustaz, tak pernah dengar cerita ni. Sudah. Tak pernah dengar. Tanya 2-3 ustaz, tak pernah dengar. Tanya ustaz fiqh, memanglah dia tak tahu. Kalau tanya saya pasal fiqh pun, saya banyak yang tak tahu. Sebab bidang saya tumpu dalam bidang sirah. Itulah saya mengaku benda tu kan. Sebab tu saya jarang mengajar fiqh. Takut nanti yang aku tahu ini sedangkan luas lagi, betul tak? Lagipun fiqh ibadah ni luas. Sebenarnya benda tu ada dalam kitab Mu'jam Kabir oleh Imam At-Tabrani. Itu je ceritanya. Saya ulang 2 kali. Kitab Mu'jam Kabir Imam At-Tabrani, ya. Dia sempat, kalau dia kata 70 tahun dah hidup tak pernah dengar nama kitab ni, habislah aku. Macam tu lah cabaran dalam nak belajar sirah ni dengan berkitab kan. Puan-puan, peganglah kitab Rahikul Makhtum itu, rujukan lengkap. Walaupun tak boleh nak lengkap semua, tapi sekurang-kurangnya Rahikul Makhtum itu diakui di peringkat dunia bahawa satu rujukan yang lengkap, kitab moden berasaskan sumber-sumber yang sahih, kan. Dan kitab ni pula sekejap dia bagi ibrah dari sudut akhlak, sekejap dia bagi ibrah dari sudut hukum. Orang ini namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pada hari Maulidur Rasul yang lalu, saya dijemput untuk berforum dengan dengan sekumpulan Mahat Tahfiz. Dijemputnya sekumpulan penasyid Syria, tapi sebenarnya mereka ni engineer, accountant, ketua tu accountant, ya. Jadi 2-3 orang ni kiranya macam import dari Syria jugalah, kira jadilah kan. Dia cerita keadaan sebenar kematian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sebenarnya selepas bom meletup tu, Syekh hanya cala-cala je. Dia tak hancur. Dia tak hancur. Jenazah dia memang molek. Ya, jenazah dia memang tidak hancur. Cucu dia tu yang teruk sebenarnya. Jadi bom tu meletup, tengah-tengah berasap tu, orang datang, tembak kat sini. Itu yang menyebabkan dia mati. Saya kata, ni kali pertama aku dengar cerita ni. Itulah dia kata, kisah sebenar. Tak apalah. Saya dapat tahu daripada ketua penasyid tersebut lah. Yang penting dia dah syahid. Ya, sebab tu jenazah dia tak rosak langsung. Bom tu sebenarnya tak sampai ke dia pun, cala sikit je. Ini orangnya yang khazanah yang kita baca ni. Sampai kepada dia pahala ilmu yang sampai ni, insya-Allah, ya. Begitulah. Baik. Kita sambung pasal hujan tadi gini. Yang demam tu bukan kerana air hujan tu. Yang demam tu sebab kita tengah panas hujan, jadi mengejut suhu. Jadi bagi orang yang alah, dia akan demam lah. Itu saja. Sebenarnya air hujan ni, kawan saya, dia pernah cuba air bateri. Masa tu kan mana ada bateri kering ni, bateri basah ni, orang cakap air bateri tu tak ada air hujannya. Dia buat jadi sungguh. Jadi sungguh kan? Jadi maknanya, jadi air bateri itu kita pun confuse lah, apa benda yang ada air bateri kan. Jadi itulah maknanya air hujan ni. Sebab itulah didoakan Allahumma sayyiban nafi'a. Dan saya adalah antara manusia yang tak suka pakai payung sebenarnya. Jadi kalau sekadar ritik-ritik tu, saya berlari je lah. Saya lebih rela berlari sebenarnya. Sebab kalau saya pakai payung, alamatnya saya sedekahlah payung tu. Betul tak? Lepas tu kita tak ingat dah. Berapa banyak dah duit ambil payung, baik aku jalan ni, kata kan. Okey, kita sambung muka surat 709, betul? Okey, iaitu pengajaran dari sudut selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat Rasulullah dan yang telah wafat menghadapi sakaratul maut itu, dan beberapa intipati daripada peristiwa tersebut. Pertama, tidak ada keutamaan dalam hukum Islam melainkan dengan amalan yang soleh.
Zaid ibnu Harithah adalah bekas hamba. Beliau ialah bapa pada Usamah, dan Usamah adalah seorang pemuda yang baru meningkat antara 18 dan 20 tahun umurnya. Masih mentah usianya, dan anak kepada seorang bekas hamba, tidak menjadi halangan kepada Rasulullah SAW melantiknya menjadi seorang amir ataupun ketua kepada seluruh para sahabatnya dalam angkatan perang yang besar dan penting. Sebab tu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ini selalu mengingatkan kita, tidak ada satu ruangan pun ya daripada hidup Rasulullah SAW ini yang terbazir daripada ibrah. Termasuklah bila dia melantik Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang. Itu pun menjadi pengajaran untuk kita bahawa tidak ada kasta dalam hidup ini ya. Tidak ada kekurangan pada keturunan kita. Ya, walaupun kita ni bukan keturunan Ahlul Bait ke apa ke, tidak ada kekurangan dalam hal itu. Zaid bin Harithah daripada seorang anak ketua kaum ya, dirampas, dirompak sehingga jadi hamba. Dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala angkat dia menjadi anak angkat Rasulullah SAW ya. Dan anaknya pula ada sudah pastilah anaknya akan dilihat sebagai keturunan orang bekas hamba, walaupun mereka ini sebenarnya asalnya mulia. Dan Rasulullah SAW mengangkat Usamah bin Zaid ketika umurnya 18 hingga 20 tahun menjadi panglima. Panglima termuda pernah dilantik oleh Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ya. Walaupun golongan munafikin menjadikan perkara ini sebagai bahan bantahan dengan keganjilannya, malah mereka boleh menolaknya, tetapi menurut syariat perkara ini tidak menjadi ganjil dan tidak boleh ditolak ya. Maknanya tak pelik. Sebab itu Mesir pernah diperintah oleh satu dinasti yang digelar sebagai dinasti Mamalik. Ya, cuba balik Google Mamalik, kan, bukan Mamadil. Mamadil tu apa? Jenama susu ke apa? ada duk iklan tu. Ni Mamalik, jamak kepada Mamluk. Mamluk ni maknanya hamba. Jadi keturunan Salahuddin Al-Ayyubi memerintah Mesir 120 tahun lebih kurang. Dan keturunan Ayyubi yang terakhir memerintah Mesir tidak ada zuriat. Maka setelah dia meninggal, Sultan Ayyubi ini keadaan pada masa itu genting, dan diangkatlah seorang daripada panglimanya yang berketurunan Mamluk ini ya. Sebenarnya Ayyubiyin sepanjang keturunan Ayyubiyin, maknanya keturunan Salahuddin Ayyubi lah, dia beli hamba-hamba ni tadi, latih mereka menjadi tentera. Dan mereka ini sudah pasti tentera yang cukup berani, sebab tak ada orang yang nak menangisi kematian dia. Kan? Tak ada orang yang nak menangisi kematian dia. Dia hidup memang betul-betul berjuang. Sehingga akhirnya diangkat menjadi ketua. Dia diangkat menjadi sultan. Ya. Sultan yang pertama ialah Saifuddin Qutuz, sultan pertama daripada Mamluk ni tadi. Kemudian Zahir Bebars, bukan Babris ya, baca Bebars. Itu dia bacaan sebenarnya. Jadi begitulah 100 tahun pula keturunan Mamalik ini memerintah Mesir. Dari satu sudut, pada masa itu Izzuddin Abdus Salam ya, Imam Izzuddin Abdus Salam, dia telah menetapkan hukum ya. Dia kata golongan Mamluk ini sebenarnya tidak pernah dibebaskan, dimerdekakan. Oleh itu mereka tak boleh jadi ketua. Itu dari sudut hukumnya. Sekarang ini masing-masing dah kaya raya, panglima-panglima hebat, bebaskan diri masing-masing, bayar, beli, makna beli, merdekakan diri masing-masing. Kan? Jadi pada masa itu marahlah panglima-panglima Mamluk ni, mereka tak sedar bahawa mereka ni masih bertaraf hamba kan. Jadi akhirnya pakat bayar masuk dalam kantung negara ataupun baitul mal negara, dan ia menjadi kos kepada ketenteraan pula untuk ketuanan Mesir pada masa itu ya. Jadi setelah semuanya menembus diri mereka, maka sahlah keturunan itu sebagai ketua, makna mereka daripada orang-orang merdeka. Dari satu sudut kita melihat seperti tindakan Izzuddin Abdus Salam itu sepertinya memartabatkan manusia, maknanya yang ini Mamluk dan sebagainya. Itu tidak boleh dipandang gitu, sebab itu memang dari segi hukum. Dan hikmah hukum tadi itu, apa dia? Hikmah hukumnya, kalau dia masih lagi bertaraf hamba, dia jadi ketua negara, bermakna satu negara tu jadi hamba.
Sebab itu dia bukan tak boleh jadi ketua negara, cuma dia mesti memerdekakan dirinya. Sebab itulah penting merdeka tadi itu bukan nak mengkastakan manusia. Mereka menjadi hamba, ya, kerana apa? Kerana takdirnya begitu. Takdirnya manusia itu dah buat lagu tu. Tapi Islam beri jalan penyelesaian dengan memerdekakan diri mereka. Kita kena pandang gitu. Kalau siapa mengaji sirah ni, dia tak boleh mengaji sirah sejarah saja. Kalau tidak, sekadar mengaji tawarikh je lah. Tawarikh tu tawarikh. Daripada kata apa tawarikh? Tak tahu sejarah. Tawarikh tu maksud sejarah. Tawarikh tu maksud apa? Tahun, waktu, tarikh. Itu dia. Tahun, waktu, tarikh. Itulah jadi tawarikh. Macam juga pawagam. Panggung wayang gambar. Itulah sebenarnya. Ada orang kata istilah pawagam tu zaman P. Ramlee. Dan satu lagi saya nak test. Kugiran. Apa maksud kugiran? Memang itu perkataan dia. Katanya katanya itu perkataan yang dibuat oleh P. Ramlee katanya. Kugiran, pawagam, wallahu a'lam betul ke tidak kan. Tapi sebenarnya istilah tawarikh tadi itu tahun, waktu, tarikh. Anak-anak saya minta maaf lah, pernah fail dalam sejarah. Inilah exam penggal ni kan. Risau kita. Mak bapak okey lah. Okey. Bapak ni kira ahli sejarah juga. Tapi anak fail. Risau ni. Ni 2 hari bulan ni. Minggu depan nak trial SPM. Baru ni dia fail. Pengadua baru ni. Kata kamu kena ingat gini je. Sejarah-sejarah ni tawarikh. Kamu kena mau tak mau. Tahun, waktu, tarikh, orang, nama, peristiwa. Jelas ke dia? Saya bagi ke dia. Ini hak kamu kena ingat. Tu dia takut tu sekali. Takut fail pula kan. Percubaan minggu depan ni. Jadi mau tak mau kita kena tahu pasal ibrah daripada tawarikh ni. Bukan sekadar tawarikh. Tawarikh tu maknanya sekadar tahu, berlakulah Mamalik berapa lama, 100 tahun lebih, Ayyubin 120 tahun. Itu hanya sekadar tawarikh. Apa ibrahnya? Ibrahnya peristiwa Mamluk itu tadi, kerajaan Mamalik itu, Islam memberikan jalan pembebasan, penyelesaian kepada masalah manusia yang telah melakukan perhambaan. Itu satu, kan? Yang kedua, peristiwa kerajaan Mamalik yang pertama kali dalam dunia naik begitu membuktikan bahawa Islam tidak pernah menghalang siapa pun untuk jadi ketua, termasuklah Perdana Menteri Britain sekarang ni, apa nama dah? Tak ingat dah. Itulah baru naik sangat kan. Umur 42 tahun kan. Tak boleh bayang tu. Tak ada siapa boleh bayang. Nama negara pun negara British, negara orang British, Great Britain, negara orang British kan. Tiba-tiba naik Indian. Kan? Indian. Itu dia. Maknanya sekarang ni Islam dah lama dah beri isyarat benda tu. Tak ada siapa pun yang boleh mengecualikan ataupun mengenepikan, menafikan soal keturunan ini menyebabkan semua ternafi. Tak ada. Islam bagi jalan. Khasnya kerajaan Mamluk. Soal kemudian kerajaan itu hancur kerana kebobrokan perangai mereka, itu soal lain. Itu kita bicarakan dalam soal lain pula. Tapi soalnya Islam dah tunjuk benda tu. Dan mereka menjadi orang yang merdeka, bebas kerana adanya hukum fiqh yang menetapkan perlu ditebus mereka tadi. Begitu. Okey. Islam datang untuk menghancur dan memusnahkan habis-habisan segala panduan dan sukatan jahiliah yang membeza-bezakan hina dan mulia sesama manusia. Mungkin juga Nabi SAW mendapati satu keistimewaan pada Usamah. Lalu baginda utamakan beliau daripada orang lain untuk memimpin tentera dalam angkatan perang itu. Seluruh muslimin dimestikan dengar dan taat sahaja dalam hal ini. Walaupun yang dilantik menjadi ketua mereka adalah seorang hamba Habsyi. Hamba Habsyi ini macam Bilal, Abdullah bin Mas'ud, seperti Khabbab bin Arad. Itu contohnya, ya. Maka kerana itulah tugas pertama yang dilaksanakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah menyelesaikan dan menyempurnakan angkatan tentera pimpinan Usamah sebaik sahaja beliau dilantik menjadi khalifah. Ada sahabat yang minta Abu Bakar fikir
berkenaan dengan Usamah ni tadi, ya. Kerana Usamah ini masih mentah, mungkin tak ada pengalaman dan sebagainya. Tapi Abu Bakar, Allah Ta'ala dah tentukan bahawa dia ni tadi penerus jejak langkah Rasulullah SAW, dengan sedikit pun tidak ada berubah. Bahkan ulama-ulama mengkaji, kalaulah Abu Bakar ni dia lain sikit pada Rasulullah pun satu je. Apa dia? Iaitu penjilidan Al-Quran, itu saja. Yang lain exactly Abu Bakar buat seperti mana yang Nabi SAW laksanakan. Ya, maknanya begitu hebatnya Abu Bakar ni, Allah Ta'ala dah tentukan begitu, ya, sehingga kan walaupun diminta untuk fikir tentang kedudukan Usamah sebagai panglima, dia tetap teruskan, kerana dia tahu bahawasanya penerusan jejak langkah Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah yang tersendiri, yang tak nampak pada masa itu. Abu Bakar dengan berjalan kaki, sedangkan Usamah menunggang kuda berjalan mengiringi pasukan tentera. Dan kita jangan lupa, Rasulullah SAW pun berjalan kaki mengiringi kuda Usamah, nak lepaskan Usamah. Tapi bila Rasulullah balik je, Rasulullah dah mula sakit, dan Usamah terpaksa menghentikan perjalanan pasukan tentera dia semata-mata setelah mendengar Rasulullah dah wafat. Dan Usamah adalah salah seorang daripada yang menguruskan jenazah Rasulullah SAW tadi. Usamah yang melihat Abu Bakar dalam keadaan begitu lantas berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, naiklah engkau ke atas tunggangan ini, biar saya turun." Kan? Sedangkan Abu Bakar dia nak buat seperti mana yang Rasulullah buat. Jawab Abu Bakar, "Demi Allah engkau tidak boleh turun dan saya tidak boleh naik. Apakah saya tidak boleh membuatkan kaki saya berdebu sekejap di jalan Allah ini?" Bayangkan, ya. Berani? Berani siapa nak jadi pemimpin macam ni? Sekarang ni semua berani lah. Sekarang ni mengarung banjir pun tak masalah kan. Bawa beras seguni apa, 10 kilo pun tak sampai kan. Bawa beras sekampit, lepas tu redah banjir. Inilah pemimpin rakyat lah, pirah. Musim ni baru nak cerita. Ini umum, ya, umum. Bukan di Malaysia sahaja, umum. Seluruh dunia yang siaran ni boleh sampai. Abu Bakar sampai ke tahap turun melaksanakan seperti mana exactly Rasulullah buat. Sampaikan tahap Usamah segan. Mungkin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah tak segan. Sebab apa? Sebab datuk dia, datuk angkat ni kan. Tapi bila Abu Bakar khalifah ni tadi, maka dia segan. Turunlah, biasa, naiklah biasa. Abu Bakar kata apa? Kamu ni nak pergi berjuang, nak bermatian di sana. Salahkah aku ni berdebu sekejap je di padang pasir ini untuk menghantar tentera-tentera Islam? Tengok halusnya Abu Bakar meninggalkan pesanan untuk kita pada hari ini, ya. Abu Bakar meninggalkan pesanan untuk kita pada hari ini, maknanya khalifah, pemimpin, ketua, wakil ayat ke apa ke, tak semestinya pergi berjuang, tetapi dia bersama dalam perjuangan itu. Dia bersama dalam perjuangan itu. Macam mana nak buat bersama tu? Jadilah seperti mana Abu Bakar buat. Ini simbolik itu cukup tinggi sebenarnya. Simbolik itu cukup tinggi. Ya, gitu dia. Usamah panglima muda itu akhirnya benar-benar pulang daripada perjuangannya dan mendapat kemenangan cemerlang. Gerakan tentera Usamah merupakan satu keuntungan yang besar kepada muslimin, dan ternyata tidak datang pun tentera-tentera Rom itu setelah mendengar kegerunan, dengan penuh kegerunan kedatangan tentera-tentera muslimin itu tadi. Kedua, kelebihan jampi yang disyariatkan. Jampi ini sebenarnya tukar perkataan jampi itu kepada ruqyah. Ya, ruqyah. Saya tak selesa perkataan ruqyah diterjemahkan sebagai jampi, kan? Sebab kalau jampi dia ada dia punya kembar dia, apa dia? Serapah, kan? Serapah tu apa dia? Sampah. Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bunyi hak syish itu tak bunyi, tak tahu benda. Tinggallah, ya. Datuk Arundin ada pesan, kalaulah kita pergi tadi tu dia baca tinggalkan, ya. Kita ada hak sebagai pesakit. Kalau pergi klinik pun kita berhak tahu nama ubat, betul tak? Dan kegunaannya untuk apa. Itu di klinik. Tiba-tiba bila pergi dekat Tok Bomoh ni, ya, kita tak berhak tahu hak dia baca tu apa. Mana boleh. Kan? Nak tahulah. Itu Tok Moh kuat sikit nak tahu baca apa. Kan? Senang-senang tak pergi kat Tok Moh lah. Mu'alish ada, ya. Dan Datuk Arundin ini dia lebih suka orang tu sendiri baca untuk dirinya sebenarnya. Gitu. Jadi sebab itulah kalau siapa-siapa pernah pergi berubat dengan Datuk Arundin,
Dia kan 200 orang je hari Selasa, 200 orang saja. Dia baca sekejap je. Kalau lelaki dia peganglah dada, peganglah belakang ni kan. Kalau perempuan tu dia suruh masuk dengan suami, dia pegang letak tangan atas kepala saja. Keluar daripada itu adalah 2-3 orang yang dah ready dah. Okey, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas sembahyang 7 kali contohnya kan. Ringkas je bacaan tu very minimum. Lepas tu jumpalah, tidak seorang dua lah yang saya jumpa, ramai yang saya jumpa. Dia kata pergi dengan Datuk Arundin 2-3 kali dah tak jadi apa. Kata nak boleh korang ni. Saya pun tanya, ada tak dia bagi apa-apa bacaan? Tak ada. Dia tepuk-tepuk suruh keluar sekejap sangat, tepuk-tepuk tu. Kata iyalah 200 orang ya, Datuk Arundin nak jaga nak ilas 200 orang, maknanya daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1. Boleh tengok macam mana tersadarnya dia lepas tu kan. 200 orang berdiri pula tu. Kata memang dia tak bagi kat luar tu, sebelum keluar bilik tu ada tak bagi? Tak ada dia kata. Cuba ingat baik, sebelum keluar bilik tu ada orang bagi. Kan. Dan bacaan tu tak panjang, selawat 3 kali ke begitu je. Lama tu dia ingat, ada lah. Amal tak? Tak amal. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Ya. Itu untuk khas untuk Datuk Arundin lah. Kalau dengan orang lain, sebab dia ni, orang lain ni tidaklah dihadkan 200 ke berapa ke, panjanglah masanya kan. Untuk dia memang tu lah. Amal ke tak amal tu yang buat ke kita ni, umpama kata dah injek lepas tu tak makan ubat dah. Mana nak sembuhnya? Begitu. Sebab tu dia lebih suka kalau orang tu mengamalkan sendiri, menutup sendiri lubang-lubang kemasukan syaitan dalam dirinya. Itu dia. Sebab syaitan ini berjalan dalam saluran darah anak Adam. Kan? Itu dia. Okey. Yang kedua, kelebihan ruqyah yang disyariatkan. Ini berdalilkan dari apa yang telah kami ceritakan dari hadis Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah SAW bila menghidapi sakit-sakit, baginda meruqyah, bukan menjampi ya, dan meludah ke atas dirinya dengan membaca mau'izah ataupun mau'uzah ya, iaitu ayat-ayat dan surah-surah yang bermula dengan a'udzubillah tu tadi ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjampi ataupun meruqyah para sahabatnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, pernah juga dengan zikir dan doa. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kami mengadu sakit, baginda menyapukan dengan tangan kanannya sambil membaca, maksudnya ya, hilangkanlah derita wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, engkaulah penyembuh, tidak ada penawar melainkan penawarmu, penawar yang tidak membawa sakit kan. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqama, contohnya. Itu yang keluar daripada mulut Nabi SAW yang sebenarnya doa. Kan? Dah bila keluar daripada mulut Nabi, jadilah ia hadis. Dan doa dengan berdoa dengan doa-doa hadis ini adalah antara yang paling mujarab sebenarnya, berbanding dengan ayat Quran, hadis nombor 2, barulah doa-doa kita. Kita pun boleh ya, kita boleh doa. Macam contohnya cucu kita sakit demam apa, kita doa je, baca tahmid, kemudian bermula dengan bismillah lah, lepas bismillah tahmid selawat, lepas tu mula baca, gosok dada dia ke, gosok belakang dia ke dari sakit ni kan, baca apa doa, tidak ada masalah sebab Nabi dah ajar benda tu. Dan kalau kita tengok daripada doa yang Nabi ajar kepada kita ini macam doa biasa, doa mulut biasa, tak adalah sampaikan. Sebab kalau ayat Quran dia lain pula, ayat Quran ini seni dia tu lain. Sedangkan ini hadis Nabi ini doanya doa biasa, jadi kita boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu tutuplah dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Duduk pula, buat pula. Ini ajaran-ajaran yang sebenarnya Nabi dah bagi simbolnya kepada kita. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengidap sakit, baginda membaca mau'izat dan meludah ke atas dirinya. Iaitu dia ludah di tangan dan sapu ke seluruh tubuhnya lah. Tatkala bersangatan sakitnya, akulah yang membacanya dan aku sapu dengan tangan baginda kerana mengharapkan barakahnya. Jadi Aisyah baca ayat-ayat mau'izah ini dan digunakan tangan Rasulullah yang sudah lemah itu untuk menyapu sendiri ke badan Rasulullah SAW, kerana Aisyah tahu tangan Rasulullah itu pastinya lebih mulia dan lebih mujarabnya berbanding tangan dia sendiri.
Di antara dalil yang jelas kepada jampi ataupun ruqyah dengan Al-Quran yang disyariatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya, dan kami turunkan sebahagian daripada Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Quran itu tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian semata-mata. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian semata-mata. Maknanya kalau dia tidak mempedulikan Al-Quran, maka menambah-nambahlah kerugian ke atas diri orang-orang yang zalim ni tadi. Bukan kata orang zalim bila dia baca Quran makin dia kena, tidak. Orang zalim kalau dia boleh baca Quran tu maknanya satu rahmat tu. Tuan-tuan, jangan tak faham ayat ni dari sudut konteksnya, ya. Jadi kalau dia seorang yang zalim tiba-tiba boleh baca Quran, ia jadi rahmat. Bukti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kan. Kali pertama dia baca 5 ayat saja, maka hatinya sudah lembut, ya. Tapi bagi Abu Jahal yang sekian banyak ayat Al-Quran diturunkan untuk menjawab soalan-soalan gila Abu Jahal itu, ya, soalan Abu Jahal gila-gila tu, kan. Tapi ayat Quran turun dan dia tak peduli. Apa jadi pada Abu Jahal? Akhirnya khasara, mati dalam keadaan kufur lah dia. Apa jadi pada Umar? Menjadi salah seorang daripada 10 yang dijanjikan syurga, dan juga salah seorang khulafa ar-rasyidin. Nah, kan beza tu. Jadi berdalilkan ayat inilah kita boleh guna ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi ruqyah ataupun jampi lah dalam bahasa Melayunya, ya. Jadi kita ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ada satu video yang ayah saya share kepada saya, bukan saya lah, semua satu keluarga dalam grup family, WhatsApp family tu. Ringkas je video tu, iaitu video almarhum Syekh Ali Jabir. Ya, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir ni dia pure Arab sebenarnya, ya, tapi dah ditentukan bahawa dia ni duduk di Indonesia, dia pun terimalah, ayah dia pun restu, meninggal pun di Indonesia, kan. Fasih bahasa Melayunya. Syekh Ali Jabir kata apa? Kita berdoa ni Tuhan dah tunjuk teknik berdoa yang terbaik, iaitu surah Al-Fatihah, ya. Puji dulu Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua tu puji. Kemudian barulah ihdinas siratal mustaqim, barulah doa. Sampailah kepada waladhdallin, itu doa. Jadi kita tak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Ya Allah, luluskanlah temuduga anakku esok pagi. Berilah ketenangan pada jiwanya dan sebagainya. Langsung tak ada puji. Dia agak jadi macam Piramli, minta duit dengan Mahmud Jod. Itu sebenarnya pengajaran tu. Kan? Pengajaran. Puji dulu bapak ni, kan. Pak, mak cantik, Pak. Cantik. Bagi lagi, kan. Itu dia. Puji dulu, kan. Jadi sebab itu, walaupun Allah Ta'ala tidak terkesan sedikit pun dengan kita puji ke, kita tak puji ke, tak terkesan. Tapi itu yang Allah dah bagi ajar. Saya kata bagus ya Ali Jabir ni. Maknanya, nak berdoa, biar, ya, kita memuji-muji segala milik Allah Ta'ala, dan barulah kita minta apa yang kita nak. Dan pastinya ihdinas siratal mustaqim ni doa yang paling mahal berbanding dengan perkara-perkara lain. Nak minta jalan lurus. Jalan lurus dalam apa? Dalam semua bidang sebenarnya. Dalam bidang kerja, dalam bidang berniaga sekalipun. Ya, ada orang yang berniaga dah jaga dah. Tapi terbohong juga, ya. Hukum berbohong dalam berniaga, duit tu haram. Duit tu jadi api neraka. Imam Abu Hanifah, semasa dia tengah berkecimpung dalam perniagaan, dia dah pesan dah, tak salah jual barang rosak, tak salah, ya, tapi kena beritahu bahawa barang ni ada rosak, boleh guna lagi. Contohnya hujung kain, ya. Dia yang jadi kisah Imam Abu Hanifah tu ialah kain. Jadi Imam Abu Hanifah tengok, ya, ada rosak dekat hujung. Jadi kain rosak, mungkin tak cukup dia punya potongan ke apa ke, masih boleh guna. Tapi kena taradin anhu lah, iaitu redha, dia redha, okey tak apa, saya boleh belilah dengan harga mungkin setengah dinar bahagian ini sebab rosak. Tapi dia dah pesan dah kepada pekerja dia,
pekerja dia pula terlupa sampai ke tahap terjual juga dengan harga biasa dan orang pun tak ada query, tak ada apa. Jadi Imam Abu Hanifah benda tu bila dah tutup kedai tu, itu yang dia tanya dulu. Itu yang Imam Abu Hanifah tanya dulu. Macam mana kain rosak tu? Dia bukan tanya berapa untuk hari ni, kan? Jadi berapa ramai yang peniaga pada hari ni duk fikir, oh hari ni tak capai target lah. Kenapa? Income tak sampai 50,000, kan? Contohnya dah. Itulah biasa satu hari tu 50 ke atas semua. Hari ni baru 45, kan? Ataupun hari ni baru 49,000, berapa ratus ringgit, sikit tak capai target lah. Imam Abu Hanifah bukan fikir tu, fikir yang itu ada terjual tak? Dah jual dah. Ada tak kamu pesan? Alah, terlupa lah pula, kan? Dia tunggu takut orang tu datang untuk query. Dia hold pendapatan pada hari itu. Tak datang-datang, dia buat apa? Dia sedekah semua pendapatan pada hari itu. Kan? Inilah peniaga yang ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Begitu. Jadi sebab itulah dalam hal ini penting dalam bab ruqyah ke, dalam bab apa ke, kita hendaklah menggunakannya pada jalan yang telah Nabi tunjuk kepada kita dan juga daripada Al-Quran tu tadi, ya. Perbezaan antara doa dan jampi ataupun ruqyah ini ialah jampi ni tadi ditambahkan kepadanya, disapu dengan tangan dan diludah di mulut, ataupun apa-apa sahaja perbuatan yang Nabi dah tinggalkan kepada kita itu. Manakala doa pula tak terlibat dengan semua itu. Doa ni hanya sehala kepada Allah Ta'ala jua. Manakala yang ruqyah ni tadi, dia ada action baca di air ke, baca di tapak tangan, sapu ke seluruh tubuh dan sebagainya. Kemudian Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan juga Abu Saur, ini ulama-ulama fiqh yang mujahid kabir semua ni, ya. Dengan pendapat mereka mengatakan harus mengambil upah daripada ruqyah ataupun jampi tadi. Harus, boleh. Kalau dia tak nak ambil tak apalah. Ada ustaz-ustaz kita ni, ya, yang memang dia tak nak ambil. Tak nak ambil. Tapi kalau kita hulur ke anak dia, itu hak budak tu lah. Jadi kita kena faham lah, dia tak nak ambil, ada. Kan? Tapi kalau dia ambil, tak ada masalah, harus, halal benda tu. Abu Hanifah pula menghuraikan bahawa dilarang mengambil upah mengajar Al-Quran, tetapi diharuskan mengambil upah ruqyah. Ini Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, ya. Haram ambil upah mengajar Quran, tapi ambil upah jampi tak apa. Okey. Dengan dalil daripada hadis Bukhari dan Muslim bahawa beberapa orang sahabat Rasulullah SAW pernah berada dalam perjalanan. Mereka lalu di suatu kampung orang-orang Arab dan orang-orang kampung itu meminta supaya mereka singgah dan menjadi tetamu mereka, tetapi ditolak oleh para sahabat. Maka kata orang-orang kampung itu, adakah di antara kamu yang boleh berjampi, ya, boleh mendoakan ataupun mengubat ni? Sebenarnya ketua kampung ini disengat binatang berbahaya. Maka salah seorang daripada sahabat itu, siapakah sahabat itu? Abu Sa'id Al-Khudri. Untuk catatan, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang remaja. Abu Sa'id Al-Khudri ni remaja lagi pada masa peristiwa ni berlaku, ya. Ia ada, lalu dibawanya kepada ketua kampung itu. Sahabat tersebut menjampi dengan surah Al-Fatihah, maka sembuhlah ketua kampung itu. Diberikan kepada sahabat tersebut sekawan kambing, tetapi dia enggan menerimanya, dan ketua kampung itu berkata, aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang sungguh ia kepada Rasulullah dan mengadu hal itu kepada baginda. Sahabat tersebut kemudiannya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, saya hanya menjampi cuma dengan Al-Fatihah. Maka tersenyumlah baginda dan katanya, tahukah kamu sesungguhnya Fatihah itu ruqyah ataupun jampi, ya. Ambillah pemberian mereka itu dan adakan saham aku bersama kamu, kata Nabi SAW, ya. Jadi daripada sekawan kambing itu, Nabi kata, kena bagi aku juga, sebab aku ni ajar kamu Fatihah. Itu maknanya joke Nabi lah, kan. Ini satu versi. Satu versi yang lain, dia macam ni. Dia orang ni pergi berdakwah di kampung tu, tapi ketua kampung tu sombong, tak nak bagi mereka tempat tinggal. Lalu tinggallah mereka di luar daripada kota ataupun kawasan kampung tu. Kemudian pada malam itu sibuklah orang mencari siapa dalam kalangan kamu ni yang boleh menjampi, ya, sebab ketua kampung itu telah disengat oleh sesuatu, mungkin lipan ke apa, kan, tadi. Lalu jawabnya Abu Sa'id, saya. Dia pun bangun pergi menjampilah, membacalah Al-Fatihah itu beberapa kali sehingga hilang sakit sengatan di ketua kampung tadi. Nak balik,
Mereka pun pada malam tu dialu-alukan tidur dalam kampung. Kalau tidak tidur luar kampung. Sombong je dengan sahabat-sahabat Rasulullah ni. Kemudian bila nak balik dari kampung itu, diberilah sekawan kambing, katanya lebih daripada 10 ekor. Ya, lebih daripada 10 ekor katanya. Lalu sahabat-sahabat yang senior tadi, Said, ya, kamu ni mana-mana je. Apa kamu baca? Fatihah, dia kata. Dia baca Fatihah je. Baik. Selepas itu dah dapat kambing lagi, maka sahabat-sahabat senior kata, hold dulu, boleh makan ke tidak kambing ni, kan? Kerana hasilnya daripada menjampi itu tadi. Bawalah kepada Rasulullah SAW, diceritakan kepada Rasulullah, barulah Rasulullah kata apa? Tahukah kamu bahawa memang Al-Fatihah itu merupakan ayatul syifa, makna ayat untuk usaha menyembuhkan. Maka kata Nabi, kambing tu kalau kamu tak makan, main kat aku, tak apa. Ada riwayat mengatakan begitu pula kisahnya. Dan yang penting watak itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan dari itulah kita pun tahu bahawa Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Mempunyai banyak nama, dan antaranya adalah Asy-Syifa, ayatul syifa yang pertama. Jadi kalau kita nak berdoa untuk ruqyah dan sebagainya, mesti memulakan dengan Al-Fatihah, ya. Dan kalaulah kita tahu Fatihah saja pun memadai, cubalah beberapa kali. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pengarang kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ada 5 jilid. Jilid 1, 2, 3, 4 orang Melayu tak tahu. Bukan tak tahu, tapi tak baca. Jilid kelima, orang Melayu boleh katakan semua rumah ada. Cuba balik cek rumah puan-puan, ya, ada tak jilid kelima kitab Zadul Ma'ad ni? Ada tak? Tak ada. Confirm tak tahu. Okey, saya sebut nama jilid kelima tu. Tibbun Nabawi. Kan saya dah kata. Dia ambil jilid kelima, jilid keempat dia tak ambil. Dia tak beli pun jilid keempat. Ya, 4 jilid tu. Sebenarnya jilid tu ada 5 semua. Ya, ada 5 juzuk. 4 juzuk, tahu kan tak tahu. Zadul Ma'ad juzuk kelima tu lah Tibbun Nabawi. Betul tak? Ada kan? Kebanyakan ada kan? Tu dia. Tak apalah, tak apa. Ya, tak ada masalah lah. Amalkanlah, ya. Jadi Ibnu Qayyim ni tubuhnya jenis gemuk. Dan dia menghadapi asma. Menghadapi lelah. Tapi dia telah sembuh daripada lelahnya itu dengan membaca Fatihah beberapa kali, lalu meminum air Zam-Zam. Dan dia ulang beberapa kali sehinggalah akhirnya dia hilang semput dia. Dia sembuh semput dia daripada membaca Al-Fatihah sahaja dengan minum air Zam-Zam. Ya. Berapa kali jumlah dia tak sebut, dia hanya sebut aku ulang sehingga beberapa kali. Sebab itulah dia tulis kitab Tibbun Nabawi, melengkapkan jilid ataupun juzuk kelima daripada kitab Zadul Ma'ad. Gitu, ya. Zadul Ma'ad ni kitab hadis, ya, kitab hadis dan jadi panduan kepada kehidupan kita lah, ya. Baik. Jadi begitulah dalilnya bahawa boleh kita membaca jampi ataupun ruqyah ni tadi dengan ayat-ayat Al-Quran, dan boleh juga mengambil upah jika diberi ataupun hadiah lah, begitu. Manakala Imam Nawawi Imam Hanafi kata haram mengambil upah mengajar Quran itu pandangan Imam Hanafi saja. Ya, jangan pula duk buat perbahasan tak pasal-pasal lepas ni pergi marah ke tok guru Quran dekat kampung tu kan, tak ambil upah mengajar Quran ni. Ajarlah sendiri anak tu. Kan, ajarlah sendiri anak tu. Sebenarnya saya pun hantar belajar Quran untuk alif bata ni dengan orang lain. Kita ambil hak dia dah boleh baca dah. Sebenarnya memang begitu, kan? Betul tak ibu bapa, kan? Nak memulakan dengan alif bata tu memang malas. Tapi bila anak tu dah boleh baca, cuma dia merangkak-rangkak, masa itulah kita pun menjadi hero dan heroin, ya tak? Bukan main lagi, suruh ulang-ulang lagi. Walau yang mencetusnya itu orang lain. Jadi pandangan mazhab lain ataupun imam-imam lain harus mengambil upah daripada mengajar Al-Quran. Jangan keliru. Sebab tu saya buat fiqh untuk cukup takut. Pernah satu ketika saya kuliah subuh dekat Masjid Pasir Putih, masjid daerah saya lah. Orang tanya, apa hukum bawa sejadah sendiri mari sembahyang di masjid? Ini berlaku 10 tahun sebelum Covid. 10 tahun sebelum Covid. Apa hukum? Saya kata tak ada masalah. Dia hampas sejadah dia atas kapet masjid ketika sembahyang Jumaat. Bising. Saya kata tak ada masalah, tak ada apa hukum.
terpulang lah kan, nak hempas reban ke apa ke, contohnya bising. Saya pun kata apa soalan ni pagi ni. Lepas pada tutup majlis barulah orang beritahu. Dia kata malam tadi ada ustaz mengajar daripada kitab tu. Sebut kitab tu kita dah tahu dah kitab apa. Kata, ya. Maknanya kalau hampas jadah sendiri di masjid itu sedangkan orang lain semua guna kapet masjid, maka haram katanya. Kata kitab tu saya boleh agak kata kitab apa kan. Saya pun sebutlah nama kitab tu. Kitab tu kitab tasawuf lah. Tak nak sebutlah kat sini kan. Jadi dia mengajar gitulah malam tadi. Kata itu pandangan orang tasawuf yang tak boleh jadi hukum fiqh. Tak boleh. Jadi jawapannya memang terpulanglah nak bawa sejadah sendiri pun tak ada masalah. Cuma kalaulah dia rasa macam kapet masjid tu kotor ataupun bersentuh dengan orang apa, itu berdosa lah kan. Memanglah berdosa lah sebab dia memandang dia saja bersih gitu. Tapi bila berlaku COVID, semua bawa sejadah sendiri, padan dengan muka. Padan dengan muka. Kan? Kena bawa sejadah sendiri pula tu. Tu dia. Jadi sebab tu kita hukum fiqh ni jangan duk bercampur aduk dengan sentimen. Hukum fiqh adalah fiqh, ya. Kena faham. Ada seorang ustaz dulu, dia pernah mengajar pandangan-pandangan ulama ni tadi. Termasuklah sembahyang Jumaat boleh minimum 13 orang jemaah, bukan 40. Habis dia kena kutuk, ya, kena kutuk. Last kali berlaku COVID, dia kata tidak, saya mengajar dah 10 tahun dah, bahawa ada pandangan mengatakan minimum jemaah tu 13 orang. Jadi kita di Malaysia ni memakai 40 orang Syafi'i. Dia pun tak katalah tak kena, tapi dia beri pandangan tu pun dah kena kutuk. Bab mengutuk ni laju je kan. Lepas tu sekarang bila dah berlaku COVID, dia kata tidakkah saya dah sebut dah dulu. Ya, kenapa buat 13 kan? Itu dia. Ya. Boleh. Tak ada masalah. Kita sewa satu lot kedai. Di USJ ni berapa? Satu lot kedai. Cuba sebut. 4,000. 4,000 lebih kurang Putrajaya dah tu. Sekitar tu dah harga. 4,000 ni, kalau kita ni orang kaya sungguh, memang nak infak sungguh, 4,000 tu dah settle, cuma masuk tabung siapa-siapa nak bagilah apa, okey lah, tak apa. Tapi kalau kita sampai ke tahap memusnahkan diri kita, itu dah berdosa pula sebenarnya kan. Kita sampai ke tahap nak makan, nak bayar sewa kedai tu untuk orang. Jadi sebab tu kalau kita letakkan, saya letakkan 50 orang, 50 ringgit sekepala sebulan contohnya kan, untuk cover kedai tu je pun boleh. Percayalah cakap saya, ya. Jangan sampai ke tahap kita ada ilmu, kita takut nak mengajar ni tadi, kerana kes-kes macam ni, ya. Dan masyarakat kena faham, baca Quran ni bukan satu alternatif, tidak. Ini satu kemestian, keperluan, kewajipan. Jadi kalau sekadar RM50 satu kepala untuk cover kedai aja dengan api elektrik, contohnya dengan elektrik, bayar je lah. Ya, bayar je. Dia kata tenaga dia dah bagi percuma, ya, masa dia pun dah bagi cuma tolong cover kedai. Itu pun nak berbangkit, nak bungkit. Tapi kalau tuition, ya, saya tengok kadang-kadang tuition tu menipu pun sebenarnya. Minta maaf lah, tak semua, kadang-kadang kan. Sebab apa saya kata menipu? Masuk-masuk bagi latihan, lepas tu buat jawapan, akhirnya sudah habis jam. Bagi saya itu menipu. Orang nak tuition ni, nak bagi tahu benda yang tak sempat cikgu sekolah bagi tahu. Itu baru betul tuition. Kenapa 2 kali 3 ni 6? Contoh kan. Di sekolah tak sempat nak beritahu. Tiba-tiba pergi kat tuition, 2 kali 3 6. Tak boleh ubah dah. Memang 2 kali 3 6. Apa beza dengan bayar? Sebab profesional. Anak saya masuk tuition dan saya tak kata pun cikgu tu menipu, tidak, ya. Maknanya ada yang jenis begitu, ada juga begitu, ya. Jangan pukul rata begitu. Jadi kalau Quran sekadar RM50 sebulan sekepala, Allah, ya, janganlah kita ni berkira dengan ayat-ayat Al-Quran, tak ada nilainya pun kan. Okey. Imam An-Nawawi dan Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain telah menulis bahawa jampi ataupun ruqyah disyariatkan mengikut ijma' ulama, mengikut kesepakatan ulama, tetapi hendaklah lengkap 3 syaratnya. Ingat betul-betul 3 syarat ini kalau hendak diruqyah oleh sesiapa pun. Pertama, hendaklah jampi itu ataupun ruqyah itu dengan kalamullah atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Kedua, hendaklah dengan bahasa Arab atau dengan lain bahasa yang dimengertikan maknanya. Ini yang Datuk Arundin pesan sangat tu. Pesakit berhak mengetahui apakah doa ataupun jampi yang dibacakan oleh
al-mu'allish itu tadi. Yang ketiga, hendaklah diiktikadkan bahawa jampi tidak beri kesan dengan zatnya, malah dengan zat Allah sahaja yang beri kesannya. Ini hanya usaha semata-mata. Jadi kedua-dua pihak kena niat begitu, iktikad begitu. Mu'allish dengan pesakit itu tadi. Dua-dua kena niat begitu. Syarat-syarat tersebut berdalilkan kepada beberapa hadis sahih, antaranya ialah riwayat Muslim daripada Auf bin Malik al-Ashja'i, katanya, kami di masa jahiliah dulu berjampi. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, apa pandanganmu mengenai jampi? Ini pun antara hujah almarhum Datuk Harundin berkenaan dengan ruqyah ni tadi, ya. Boleh ke tidak kita menggunakan ruqyah ataupun jampi menggunakan bahasa Melayu kita selain daripada ayat-ayat Quran itu tadi? Jadi jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab Auf bin Malik al-Ashja'i ini, bila dia melaporkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka apa jawab baginda? Kemukakan kepadaku jampi kamu itu ataupun ruqyah kamu itu tidak mengapa jampi yang tidak mengandungi syirik. Jadi mengikut kisahnya, Auf bin Malik ni pun baca lah, kan. Jadi baca, Rasulullah pun yang tak kena Rasulullah apa? Tendang. Yang kena teruskan. Macam contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hai mambang laut, mamang kuning, mamang. Yang itu cancel. Buah. Ni tak boleh pakai. Begitulah yang terjadi di antara Auf bin Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Auf mendapat benda yang diizinkan dan dia terus mengamalkan jampi itu tadi. Begitu kisah ni. Panjang kisah ni. Cuma dia ambil kesimpul concise-nya saja untuk pengajaran di sini, ya. Wallahu alam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita hampir dapat menyempurnakan kitab ini. Dan ada soalan? Ada soalan? Ya. Apa dia? Memang 3 siri. Kitab ni 3 siri saja. InsyaAllah kita sambung kitab lain. Ada, tunggu. Kitab sirah juga, ya, dan ibrah juga, ya. Sirah bagi mereka yang dah mengikuti daripada awal, sirah cerita dari A sampai Z sampai Nabi wafat tu kita dah ambil Rahiqul Makhtum, dah selesai dah. Jadi selepas itu insyaAllah kita akan guna lagi kitab-kitab seumpama kitab ini untuk mendapat ibrah ataupun pengajaran daripada angle penulis-penulisnya lah. Jadi kita hampir selesai dengan Al-Buti. Mungkin selepas ini Al-Ghazali boleh jadi, kan. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu sezaman tu. Muhammad Al-Ghazali dengan Al-Buti memang sezaman. Bahkan Al-Qaradawi pun sezaman dengan dia orang ni sebenarnya, ya. Al-Qaradawi, nanti kejap. Al-Ghazali guru pada Al-Qaradawi. Dia pernah satu ketika sambil tolak masing-masing tolak menolak untuk duduk di atas, tetapi kata Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali lebih berhak kerana dia adalah guru saya, gitu. Ya, maknanya Al-Qaradawi lebih junior daripada mereka berdua ni tadi, ya. Wallahu alam. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.